RM9 secara percuma. Info ditarik pelanggan .com sekarang. Momentum. Wow, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini hari Selasa, 20 Julai 2021 bersamaan dengan 10 Zulhijjah 1442 Hijriah. Selamat Hari Raya Aidil Adha kepada anda semua dan juga pada Jeb dan juga pada kekanda Aim. Sihat semua? Selamat Raya. Alhamdulillah, sihat ya. Wah, menu apa je tu Kang balik rumah? Saya rasanya buat nasi biryani je dah, Jeb. Oh, saya nasi Arab. Wow. Masak sendiri ke macam mana? Tapi ni lain sikit nasi Arab tapi lauk dia ayam masak merah. Boleh je. Yang penting nasi tu berasa. Oh betul. Nasi kena beras panjang tau Kang. Betul. Kalau nasi Arab ni memang kena guna beras panjang tu Im. Betul lah tu. Betul lah tu. Kena gendam dulu. Apa ke nama dia? Nama beras dia tu. Tak tahulah Kang, tapi memang orang cakap kalau nasi Arab kena beras panjang tau. Ayolah, basmati nama dia. Basmati. Dia nasi Arab, nasi biryani. Sedap pakai beras tu. Dia panjang, lepas tu dia lembut. Tapi kena ada teknik dia. Air dia kena cuncun. Jangan sampai air dia kurang air. Kan? Air kurang sangat pun tak boleh. Pasal apa, dia nak kembang nanti. Pasal kalau macam saya suka rendam dulu. Saya rendam dalam lebih kurang 15 minit, setengah jam rendam dulu. Nanti baru saya masak. Dari mana dia kembang sikit. Oh, kisahnya. Tapi ada 2-3 teknik lah yang boleh pakai. Yang 2-3 teknik yang apa, boleh masak nasi tu cantik. Ada setengah orang kadang dia masak, nanti kadang putus-putus nasi tu, tak cantik. Ada kena teknik. Tapi sedap lah tu. Allah. Okey. Aim, apa raya? Saya mungkin nasi jagung lah. Mungkin ada rancangan-rancangan tengok apa menu nasi jagung kan try. Nasi jagung kira. Oh, nasi jagung kalau dia ada kismis sikit sedap tu. Yalah, manis dia tu. Betul-betul. Itu lawan dia biasanya daca je. Daca itu tak payah lawan kan, makan je kan. Sebab dia dah siap dah tu. Dia punya nasi dia. Asyik dia tu kadang kalau nasi kosong pun layan. Betul. Dia boleh masuk dengan lauk apa-apa je tu kan. Ya, betul tu. Allah Akbar, bestnya. Okey. Kejap lagi kita nak. Selamat Raya. Selamat Raya. Cerita itu makan mau teringat kau. Cerita pasal makan Raya. Kejap lagi kita nak kongsikan mutiara kata untuk anda. Ya, teruskan bersama kami pagi di Sinar Menyinar Hidupmu. Layan je. Wow. Okey, kita nak kongsikan untuk mutiara kata di pagi yang indah ini ya. Hari Raya Haji pula tu. Siapa nak kongsikan? Untuk mutiara kata yang ya. Ya, saya. Okey, sebab mengejut. Jadi bila mengejut tu kena take time dulu kan, borak-borak sekejap dengan Rahim sebentar kita tengah cari ni. Borak-borak je. Awak biasanya kalau mutiara kata ni biasanya awak tak cari, biasanya ada sentiasa je. Jangan ajak saya borak-borak dengan Rahim, saya tengah cari. Sebab kalau mutiara spontan ni saya ada terdengar satu lah. Apa dia? Tapi Rahim pula dah jumpa. Bukan jumpa, saya teringat lah. Kalau selalu orang cakap dugaannya kan ibarat gelombang di lautan kan. Yang membuatkan banyak kapal karam kan, sampan karam kan. Sebenarnya bukannya ombak tu yang besar, cuma sampan tu yang kecil. Maksudnya dugaan tu sebenarnya tak besar, cuma kekuatan iman kita tu yang nipis. Dia macam tu. Maknanya kalau iman kita kuat, besar-besar mana dugaan pun, selamba je dilalui. Tu lah tadi balik kepada kata bukannya ombak tu yang besar, tapi sampan kita yang kecil sebenarnya. Itu pasal kita hanyut dan karam bila di lambung ombak. Tapi kalau kapal kita besar, ombak macam mana besar pun kita tak karam. Itu tapi itu yang kata kalau kita nak berdoa, jangan minta Allah kurangkan dugaan atau cabaran tu, tapi minta Allah kuatkan iman. Doa minta Allah kuatkan iman. Itulah dia aku pernah terbaca semalam masa. Tapi dia punya tu ringkas je. Aku nak memahamkan tu. Itu yang aku jadi macam penerangan panjang-panjang tu. Nak memahamkan apa persoalan itu kan. Tapi itulah bagi umur yang kita ni tak tahulah tinggal berapa kan. Kita ni buat je lah baik Im. Betul tak Im? Yalah, kita tak tahu kita punya umur ni kan. Jadi sebenarnya dah tak, kita ni tak ada masa dah kita nak buat-buat benda-benda yang tak berfaedah ni.
Betul. Jadi ada peluang buat baik. Ada masa ni buat je baik. Betul. Kan ada benda-benda negatif ni ignore je. Anggap juga itu ada satu ujian untuk kita kan. Betul. Kan adakah kita mampu bersabar, kita nak layankan ke, kita nak skipkan ke kan, macam mana kan. Kan kalau kita melayankan kan berpanjangan pula kan. Yalah. Jadi skip je, kata-kata macam tak penting, tak apa kan. Ignore je lah. Nak buat apa kita stuck dengan benda-benda negatif kat situ kan. Betul. Tepat sekali. Okey, itu dia untuk anda kata untuk pagi ini. Teruskan bersama kami pagi di Sinar Menyinari Hidupmu. Layan je. Tendi dan inovasi Sirim Berhad. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tu, harap Datuk sihat dan harap hari ni ada pantun lagi lah ya. Mudah-mudahan sikit ada pantun. Okey tu, untuk pagi ni masih lagi cerita pasal melabur dan topik kita kenapa kita perlu melabur kan tu. Jadi bila melabur tu, tak semua pelaburan yang memberikan keuntungan. Malah mungkin modal yang awal tu pun hangus. Betul. Dalam pelaburan ni tu, nak tahu kenapa dia ada untung, ada rugi tu. Itulah sifat alam inilah, sifat dunia ini. Falsafahnya tidak ada benda yang kekal. Dunia ini akan hancur. Langit pun akan runtuh, matahari pun akan meletup, bulan pun akan hancur jadi debu-debu, bukit pun akan. Jadi itu konsep alam yang lebih besar. Itu juga dengan kewangan kita, tidak ada perkara yang kita buat akan terjamin. Tetapi itu tidak bermakna tidak boleh lakukan pelaburan, sebab itu juga menguji kita punya kemampuan kemanusiaan kita, kecerdikan dan kebijaksanaan kita, kerana kita kena menguji cabaran. Ada dua pilihan. Sama ada kita tak labur, kita ada duit banyak, ataupun duit sedikit, kita tak labur, kita belanja ataupun tak berkembang harta kita, itulah nasib kita. Tetapi pada mereka yang mengambil risiko, tajuknya risiko. Kita buat apa pun ada risiko, sama ada yang kecil atau besar, yang nampak atau tak nampak. Jadi pelaburan ini satu perkara yang berisiko. Jadi konsep pelaburan ini sebati sinonim dengan kehidupan manusia. Mesti ada risiko. Jadi bila labur ni memanglah, kalau benda dah tetap semua, itu bukan dunia. Dunia tak ada yang tetap. Semuanya mesti ada naik turun, ada kurang, ada lebih. Jadi pelaburan ni perlu ada minda, penting ya, perlu ada minda untuk menanggung kerugian. Kunci dia, kita labur dengan wang yang lebih. Jadi bukan kita meminjam untuk melabur. Masalahnya masyarakat kita, bukan semua tapi ada sebahagiannya, mereka nak labur tapi tak ada duit, tak ada kelebihan, tak ada surplus. Jadi mereka meminjam daripada bank, daripada koperasi dengan baik, faedah profit 4%, 5%, harap dapat 8%. Jadi itu permainan yang cukup bahaya. Sebab dalam agama kita pun tidak boleh kita meminjam untuk melabur, melainkan kita ada sumber kewangan yang mantap. Kalau tak jadi pelaburan kita boleh bayar balik, itu tak apa. Kita itu dia panggil sebagai leverage. Kita meleveragkan. Kita tak cukup duit, kita pinjam untuk banyakkan pelaburan, tapi kita ada sumber income masa hadapan, aliran tunai yang baik untuk kita bayar balik pinjaman kita kalaulah pelaburan kita tak menjadilah sebab apa saja ekonomi dunia merosot sebagainya, itu dibenarkan. Tetapi pilihan yang kedua, kalau tak melabur, tak buat apa-apa, memang kita akan rugi. Memang wang kita akan turun nilai harga, susut dan sebagainya. Jadi itulah satu konsep yang perlukan keberanian dan kebijaksanaan. Saya ada juga pantun untuk ni, pandangan ya. Bunga melur harum mewangi, kembang indah di awal pagi. Labur mungkin untung, mungkin rugi. Kalau tak labur langsung, pasti akan rugi. Wah, cantik tu bunga-bunga dia tu. Aduh, terima kasih. Ni Datuk buat sendiri tu, Anton? Saya buat sendiri ni. Sebelum nak cakap dengan Angah ni, saya buatlah apa yang saya mampukan. Bukanlah cantik sangat pun, tapi paling kurang ada kelunakan bahasa kita bercakap dalam siaran ini, dan juga memberikan hiburan dan juga makna dan mesej yang boleh dipegang oleh pendengar kita. Lunak bahasanya dan mungkin ada mesej yang tersendiri, Angah ya. Terima kasih banyak tu. Terima kasih tu. Terima kasih. Rakan inspirasi diserahkan oleh Ensu Touch. Info ditarik pelanggan Nokot sekarang, momentum. Wow. Jom kita kongsikan media sosial Sinar pagi ni.
Oh, Angah ni sekarang. Kenapa? Hashtag Papa Cook tu Angah lah Saya dah tu. Oh, masak sambal udang. Betul-betul lah Angah. Saya tu terbayang nasi lembik dengan kicap tu jalan tu Angah. Sebab Angah tumis daripada awal tu. Nampak benda tu Angah. Aduh, boleh lah sikit-sikit. Alhamdulillah boleh masak lah. Angah dah guna hashtag Papa Cook lah. Papa Cook lah. Pasal apa? Kenapa tak kata apa aku? Nampak lah sikit. Anak saya yang Aisyah tu ni dapat rasakan dia punya manis tu Ngah. Kan udang tu memang manis, udang fresh tu. Oh, itulah tu. Tapi memang Ngah pakai hashtag Papa Cook lah. Papa Cook lah. Oh. Kau cakap apa cakap je lah Jeb. Tak payah ulang benda tu. Kau cakap apa sebenarnya? Kau cakap je. Yang kau takut-takut sangat. Kenapa? Ada benda tu kau nak cakap tu. Cakap je. Kenapa? Ada apa? 3-4 kali tu aku dapat Papa Cook macam tu. Sebab saya tengok cara dia tumis. Saya dah perhatikan ada 2 ni. Satu dia masak kari ketam. Satu Papa lagi Cook tu udang apa hashtag Papa Cook juga. Satu lagi tu udang sambal. Jadi saya cakap, saya terfikir macam siapa suruh dia buat ni benda ni kan. Saya terfikir siapa yang suruh dia buat ni kan. Tanya tu hashtag Papa Cook tu Angah ke kan. Saya tu nak tahu tu siapa yang suruh Angah buat kan. tak adalah, saya dengan rumah saya saja buat aja. Kat rumah kan kita masak kan, habis tu tak ada apa pun, work from home kan, ada masa free, buat je lah. Anak saya pun bila kat dapur pun dia apa, Papa Cook nah, jadi pun saya tengok saya pakai hashtag tu Papa Cook. Jadi benda tu dia bila saya siapa yang suruh buat tu, siapa yang suruh rakam tu? Orang rumah saya. Macam mana boleh singa? Rumah saya buat. Macam boleh singa post? Dia ambil dekat story saya. Di story. Bila saya post kat story dia ambil. Boleh. Kita boleh ambil kat story orang kan? Boleh. Siapa sebenarnya Angah ni? Semalam saya cukup tak cakap sampai lagi. Tapi Angah kalau masak memang bila tengok video tu naik tumis dia tu Angah. Betul. Angah ada benda tu lah Angah. Maknanya selain menyakitkan hati kawan-kawan, benda tu pun Angah ada. Pasal saya lebih dulu pada masak, saya belajar lah. Saya pun belajar dengan orang macam mana tumis apa semua. Maknanya link lah tu, Angah pandai masak. Bila tengok benda tu kan berasap-rasap. Maknanya Angah memang pandai membakar hati orang tu, Angah pandai. Benda tu link ke situ Angah. Bakar darah. Siapa Angah ni sebenarnya ni? Dah cukup, mana nanti tak payah. Okey. Itu dia untuk media sosial Sinar. Teruskan bersama kami pagi di Sinar, menyinar hidupmu. Layan. Info ditarik pelanggan.com sekarang. Momentum. Wow. Okey. Biasanya untuk hari Selasa ni kan, pagi ni kita buka luahan rasa. Tapi hari ni kalau kita buka luahan rasa, memang ramai yang hantar komen semuanya rasa sedih. Yelah, setahun 2 ni kita tak dapat balik kampung beraya. Betul tak? Yelah. Ya, betul tu. Jadi kita dah memang kena lalui keadaan sekarang ni, dah kita dah faham apa yang berlaku sekarang ni, kita kena redha lalui ini. Jadi kita jangan sedih-sedih sangatlah di pagi raya yang indah ni ya. Pagi ni kata orang tu, daripada kita sedih, baik kita buat ucapan teringat pada mak ayah kat kampung ke, adik-beradik ke. Sila. Sila. Saya Assalamualaikum, saya Angah, saya nak mengucapkan selamat hari raya Aidiladha ya kepada mak yang berada dekat kampung kat Johor, kepada ibu bapa yang ada dekat Melaka, kepada adik-beradik, sanak saudara, ahli keluarga semua dan rakan-rakan dan juga yang menyokong saya dalam industri ni. Terima kasih banyak dan selamat hari raya Aidiladha ya. Stay at home. Askar? Tak ada cakap kat Askar. Askar jangan dilupakan. Angah punya apa? Orang panggil apa? Ami. Ami ya. Askar yang tu penyokong. Apa dia? Yang tu bukan Askar, itu yang penyokong. Oh iya ke? Oh iya. Lepas apa? Jeb, Aim, saya ucap jom. Saya pun hujung tu nantilah. Aim ucap. Okey nanti nanti. Betul lah. Seorang dah contoh dah lah kan. Dah contoh.
Okey, anda boleh hantarkan ucapan selamat Hari Raya Aidiladha ya dekat Instagram Sinar. Dan lagi kami akan bacakan ucapan anda. Teruskan bersama kami pagi di Sinar, menyinari hidupmu, layan je. Assalamualaikum, Mam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adik lelaki saya ni merupakan Down syndrome. So soalan dia ialah apakah hukum bagi adik Down syndrome saya tu dalam hal berkatan? Okey, baik. Sebenarnya first kali hukum khatan kita kena tengok. Dalam mazhab Syafi'i, hukum khatan untuk lelaki dan perempuan wajib. Dalam mazhab-mazhab lain, hukum khatan itu bersifat khilaf lah. Ada sebahagian kata tidak wajib. Tetapi untuk lelaki yang kita faham. Okey, sekarang ni lelaki bila dah kata wajib kerana ada faktor kebersihan pada anggota alat kelaminnya. Jadi untuk apa kebersihan itu kita begitu teliti sampai dipaksa, sampai diwajibkan untuk kita berkhatan dalam mazhab Syafi'i? Kerana kita nak mendirikan solat. Kita nak buat ibadat. Betul? Jadi kalau lah bagi orang yang dipanggil sindrom Down ataupun sebahagian menyebut dalam istilah yang macam-macam lah. Ada yang kata zatawiyah, ada yang kata ma'tuh. Kan? Sebab Nabi pun pernah menyebut dalam hadis al-ma'tuh hatta ya'qil. Nabi kata rufi'al qalam. Terangkatnya qalam, maksudnya tak tercatat oleh Tuhan orang-orang yang mana tersilap, tertidur, ataupun hilang akalnya. Jadi sindrom Down ni kita kena tengok, mak ayah kena tengok keadaan akalnya. Adakah dia itu diwajibkan untuk mendirikan solat? Kalau yang mana hilang akal, yang tidak diwajibkan mendirikan solat, maka tidak diwajibkan untuk dia khatan. Sebab tu ulama menyebut siapa-siapa yang memiliki anak yang mana anak tersebut dikatakan tak diwajibkan, tak ditaklifkan untuk buat ibadat tersebut sebab akalnya, kemampuannya kan, maka dia juga tidak diwajibkan khatan. Cuma mak ayah kena pastikan kebersihan anak tu dengan berjalan dengan baiklah. Kena ajak dia macam mana nak bersih dan sebagainya. Itu cadangan supaya kebersihan tu terjaga dengan baik oleh anak tersebut walaupun dia tidak berkhatan. Okey. Terima kasih, Mam. Baik. Alhamdulillah, selesai satu kekeliruan. Okey, kita buka ruangan ucapan selamat Hari Raya Aidiladha untuk pagi ni. Jom kita bacakan ucapan di Instagram Sinar. Okey, ni daripada Salma. Okey, dia cakap dia nak ucapkan selamat Hari Raya kepada kedua ibu bapa yang berada di kampung. Maaf, tak dapat balik beraya. Kepada anak-anak buah yang jauh di mata, raya puasa dah tak jumpa. Ucu simpankan duit raya ni, ingatkan dapat kita berjumpa di Hari Raya Haji. Dan akhirnya Raya Haji pun kita tak dapat jumpa. Terpaksalah Ucu pakai duit yang Ucu dah masukkan dalam sampul. Jadi diingatkan dia disimpan. Bagi Raya Haji pun tak dapat. Jadi dia kata dia pakailah balik duit yang dia dah masuk dalam sampul. Sebab untuk tahun depan tu dia boleh cari lain kan, maksudnya kan. Begitulah dia punya luahan. Sebab dia simpan kan, tak apalah Raya Haji kan, kalau jumpa bagilah duit raya yang raya puasa tu kan. Raya Haji pun tak dapat balik. Jadi dia nak tunggu lagi raya puasa lama lagi. Jadi kata Ucu pakailah balik je. Pakai dulu. Dia pakailah balik. Aduh, hai. Itu dia Salma. Okey, jom anda boleh hantarkan ucapan untuk selamat Hari Raya Aidiladha ya. Anda boleh hantar ucapan pada ahli keluarga, kawan-kawan, siapa saja. Anda boleh hantar komen Instagram Sinar dan kami akan bacakan sebentar nanti. Teruskan bersama kami pagi di Sinar, menyinari hidupmu, layan je. Wow, mari kita bacakan ucapan selamat Hari Raya Aidiladha di Instagram Sinar. Jom, mari kita bacakan je. Okey ni daripada Aduka . Okey. Dia cakap nama dia Aduka Aduka. Dia kata dia nak ucapkan selamat Hari Raya kepada sahabat baik dia . Siapa tu? Kepada sahabat baik dia. Dia ada nama ke? Tak ada. Okey, sahabat baik dia je. Saya baca dulu sebab buat masa sekarang kat penggah atas ni tak ada lagi nama kawan dia. Buat sahabat baik dia. Dia cakap, aku dulu mungkin ada silap dengan kau. Aku minta maaf. Kan, aku harap kita akan berjumpa di suatu masa nanti. Kita akan kembali bekerja di tempat yang sama. Sekarang ni aku rindu. Jadi bila kata kita ada masa nanti, kita jumpalah.
Kau ni macam kau baju. Oh, dia boleh Macam kau belau kau. Itu aku cakap, kau ni selalu banyak dapat mesej voice note kau dah selalu lepas. Tak, aku nak baca, nak fahamkan apa yang dia tulis. Yelah. Macam baca aku jalan tu. Bawah dia nama kawan dia lah. Intan. Okey. Jumpa pula. Bawah dia ni Kintan ni, ada nama kawan dia Kintan. Yelah. Itulah tu. Yelah, kadang mungkin raya puasa hari tu mungkin hati tu masih marah agaknya kan. Yelah. Tapi raya haji ni dia nak bermaafan, apa salahnya? Minta maaf ni tak sebenarnya hari raya je. Tak ada. Betul tak? Betul. Mungkin time raya puasa tu marah tu masih ada, geram tu masih ada kan. Yelah. Agaknya bila raya haji ni alhamdulillah terbuka hati dia kan. Aku tak apalah, aku minta maaf. Tu dia kata satu hari kita dapat jumpa balik. Okey lah tu. Kadang orang tak faham konsep maaf ni, orang ingatkan main raya je. Tak. Kita harap Kintan mendengar lah ya. Kintan. Okey. Itu dia untuk ucapan. Kita ada satu lagi ucapan lah ya. Untuk ucapan selamat Hari Raya Aidiladha. Anda boleh tekan komen Instagram Sinar dan kami akan bacakan sebentar nanti. Teruskan bersama kami pagi di Sinar, menyinari hidupmu, layan je. Di Facebook capai 10,000 pertama bernilai RM699 secara percuma. Info di tarikpelanggan.com sekarang. Momentum. Wow. Okey, untuk pagi ni ucapan selamat Hari Raya Aidiladha, jom kita bacakan di Instagram Sinar. Okey kan, ni daripada Roslam. Roslam cakap, aku kena kerja. Aku kena kerja. Dia gelak. Dia ketawa. Dia gelak tu je. Saya baca lah komen dia. Yalah, ringkas saja. Dia ringkas tu. Agaknya hati tu rasa geram tu kan. Dia, aku kena kerja. Aku kena kerja. Oh, dia marah diri sendiri. Aduh. Jangan stres-stres lah. Orang sekarang ni banyak yang, kata orang tu, kerja pun tak ada, Iman. Awak ada kerja tu alhamdulillah kan, betul tak? Betul. Sekarang ni kan orang banyak yang terjejas, Iman. Ada yang buat kerja, ada yang diberhentikan, Iman. Betul. Jadi macam Roslam ni, yelah kita tahu dia agaknya geram, agaknya dia kena kerja raya-raya kan. Yelah, betul lah. Tapi kita nak nasihatkan, itu rezeki tu. Betul. Sekurang-kurangnya awak yelah masih juga bernasib baik lah bernasib baik masih ada kerja kan. Betul. Itulah tu kita nasihatkan. Yelah kadang-kadang dia pun nak lepas, agaknya tension ni benda kerja kan. Yelah. Sebab sekarang pun kalau kerja pun dia tak ramai kan, tak boleh ada ramai. Yelah. Itu yang dia rasa tension tu. Kafe kantin dia macam tu, kafe kantin pun dia tak buka tu rasanya. Betul. Dia tak ada SOP dia kan ni. Betul. Itulah dia. Sabar je lah, ada peluang tu kan. Masih ada kerja tu, bersyukur, betul lah. Mana yang kata orang tu berada dalam keadaan yang sukar, buang kerja, diberhentikan. Mudah-mudahan kita doakan dia orang dimurahkan rezeki, mudah-mudahan ada rezeki depan nanti. Amin. Okey, itu ada perkongsian untuk pagi untuk meja bulan. Dia teruskan bersama kami pagi di Sinar, menyinari hidupmu, layan je. Tak ada pakcik nasi lemak. Assalamualaikum Rahim. Waalaikumsalam pakcik. Selamat Hari Raya pakcik. Wah, selamat Hari Raya. Wah, bukan main je. Jangan pakai baju cekak musang ya. Terima kasih pakcik. Kau main bergaya lagi ya. Pakcik. Ya. Pagi raya ni, yelah tahu tak dapat balik kampung, tak dapat jumpa anak apa semua. Pakcik ada tak ucapan? Anak semua apa semua pakcik, kurang-kurangnya kita dapat kontak. Tapi pakcik nak bagi tahu pada, yelah di radio kan, pakcik nak ucapkan lah, mana tahu kata orang tu dia sedang mendengar. Sebab pakcik lost contact lah dengan dia. Siapa? Kawan pakcik daripada zaman sekolah lagi. Oh lama. Nama dia pakcik? Nama dia Sailub. Sailub? Nama penuh dia pakcik ingat lagi, Sailub bin Saipul. Jadi ini kawan baik dulu ni kawan baik itulah pakcik dah lost contact dengan dia, tak tahu mana dia pergi. Dia lepas terpisah tu lepas habis sekolah ke apa cik? Lepas habis sekolah. Dia terus ikut dia kerja mulanya, terputus hubungan lah. Tak ada sepanjang tempoh lepas sekolah tu tak ada buat reunion ke apa, tak ada? Tak ada. Jadi pakcik terasa macam rindu dekat dia. Sebab dia tu kadang-kadang dia gelak pun kita boleh ketawa. Macam mana ketawa dia? Pakcik ingat?
Alamak, nak menggayakan macam mana ketawa dia. Yelah, boleh Memang kongsi, pakcik tak pernah dengar orang ketawa macam itu. Ya. Yelah, macam mana? Dia cicit macam tu. Oh, mau kelicap ke? Dia cicit lah. Jadi kita ketawa tu kerana dia ketawa. Itu yang pakcik dia. Apa lucu sangat sampai dia cip. Tapi itulah yang pastinya pakcik rindu dia sangat. Yalah. Ucapan pada ni kawan pakcik ni. Siapa nama kawan pakcik? Yang tadi tu Sailuk. Sailuk. Hello. Selamat Raya lo. Aku ni yang benarnya rindu kat kamu lo. Aku ingat lagi tengyang-nyang lagi kamu punya ketawa cip. Jadi kalau kamu dengar aku ketika ini, kita umur dah 80 lebih ni lo. Lagi ada umur ni. Kalau boleh dapatlah kita jumpa ya lo. Facebook pakcik, nanti kalau dia dengar dia nak cek pakcik macam mana Facebook? Oh, Facebook pakcik. Oh, pakcik memang tak ada Facebook lah. Tapi tu macam mana kalau nak cek pakcik ni? Pakcik ada WhatsApp. Okey. WhatsApp dia. WhatsApp tu tentu nombor telefon. Itulah. Mana? Jadi pakcik cakap dengan dia, lupalah loop. Banyak benda yang kita nak borak-borakkan zaman-zaman dulu kita. Allah mudah-mudahan dengarlah pakcik ya. Dengan ucapan warin dulu loop. Kita dulu bila berkawan kita cakap wawa je. Yelah. Betul lah. Jadi bila wawa tu pakcik rasa lebih sesuai kita WhatsApp. Kan tahu. Okey pakcik, terima kasih banyak pakcik. Selamat hari raya ajadah pakcik ya. Baik-baik. Pagi di sinar menyinari hidupmu, layan je. Sesuatu yang istimewa daripada Najib Asadok, 7 video strategi Facebook Ads capai 10,000 pertama bernilai RM699 secara percuma. Info di tarikpelanggan.com sekarang. Momentum. Wow. Mari Aim kita kongsikan berita untuk pagi ni, Cik Aim. Okey ngah, post Malaysia dalam kenyataannya kemarin nak beritahu pada orang ramai, dah kerap sangat ngah, dah sampai banyak laporan polis dibuat bahawa ada penipuan yang sekarang semakin tersebar dengan tujuan memperdayakan orang ramai yang menggunakan nama post Malaysia di antaranya panggilan telefon, pesanan teks, lepas tu email dan juga iklan jawatan kosong yang palsu menggunakan nama post Malaysia dah banyak sangat dia terima sebab dalam kenyataannya dia kata ada yang penipuan yang berlaku dia kata Pos Malaysia minta butiran maklumat tentang kad kredit lah, kata laluan, maklumat akaun lah, data peribadi dan sebagainya. Dan Pos Malaysia nak menegaskan bahawa dia tak ada pun ada buat pengambilan orang ke, ataupun dia tak ada pun buat macam mana tawaran ke apa. Jadi so dia kata kalau sesiapa nak tahu lebih lanjut, pergi je yang laman web lah, laman web yang betulnya lah. www.post.com.my. Jadi kat situ memang betulnya dia punya laman sosial kan. Laman web dia. Ragu-ragu ke apa semua kan. Sebab dia kata dah banyak dah kes polis report polis dibuat berdasarkan Post Malaysia dia kata. So untuk menjaga nama baik Post Malaysia, so Post Malaysia telah buat kenyataan ni. Jangan terpedaya lah dengan taktik scammer ni. Saya kalau scam ni kadang-kadang dia call pakai nombor-nombor office ni kan. Saya tak angkat Habis macam mana kau nak tahu macam tu nombor office tu kalau kau tak angkat? Oh tak juga Yelah, macam mana? Sebab kalau macam pada saya tu, kalau orang nak cek kita, dah tentulah dia pakai handphone ke apa ke kan. Tapi kadang ada yang pakai telefon rumah je. Oh ya ke? Kalau office macam rumah mak mentua saya pakai telefon rumah kadang. Kalau pejabat call ke atau tiba-tiba call. Kita kalau bos kita, katalah bos kita nak call, takkan dia nak pakai telefon pejabat? Kenapa tidak? Yelah, dia mesti cakap aku call kau, dia mesti WhatsApp dulu kan. Yelah, betul lah tu. Oh tak angkat. Kalau urusan kerajaan, yang melibat kerajaan ke apa, dia pakai nombor office je. Macam majlis ke apa ke. Dia telefon office. Tapi yalah,
Kita boleh je jawab, tapi hati-hatilah kalau kita dapat ada macam aja. Betul. Ada cara dia macam tak semudah itu. Tak semudah itu. Boleh ke kalau kita kata ragu-ragu ke bila dia telefon kita cakap call balik. Maksud kita rasa ragu-ragu kan. Call balik dia call balik. Oh tak juga. Betul. Kenapa nak call balik? Cakap, tak apa, nanti saya berhubung sendiri dengan pejabat tu. Contoh dia kata daripada mahkamah apa. Okey, tak apa. Tentang apa ni? Tak apa, nanti saya hubungi. Kau sendiri akan hubungi. Jadi dia tak apa nak ambil kesempatan kau pada waktu tu. Maksudnya kita jangan sewenang-wenang serahkan jangan sewenang-wenang on the spot tu, bagi segala detail tu, jangan. Yelah, kadang-kadang bila orang call kita panik kan. Lagi pula kadang-kadang dia sebut inilah itulah ini, kita pun dah risau kan. Oh betul. Hati-hati lah ni. Okey. Alright, itu berita untuk pagi ni. Teruskan bersama kami pagi di Sinar Menyinar Hidupmu, layan je. Wow. Satu hari satu kata petikan dari Kamus Dewan edisi keempat. Perkataannya ialah sungkawa. 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 Tripod. Apa tripod? Bukan. Bukan. Ini dia alat apa kan? Alat macam barang-barang kamera ke apa? Ini bukan alat ni. Oh bukan lah, ya barang kamera. Sebab depan saya ni memang ada tripod, ada apa semua kan. Tapi sebab ini sebab apa? Kita kalau kita tengok dekat apa tu kan ada tulis, ada cakap kita imbau balik apa yang sudah pergi apa semua, berlangsung kawa apa semua tu. Kan dia cakap macam mungkin ambil pada sungkawa kan, berlangsung kawa. Dia ada kat situ dah kan? Dia dah dekat situ dah. Dia ada dekat situ. Dia ambil perkataan dekat ujung-ujung tu sebab dia ikut ejaan kau ni sungkawa kan. Betul. Dia berlangsung kawa. Dia maknanya benda-benda dia ada kaitan dengan orang yang dah pergi lah, yang dah meninggal. Betul? Jawapan dia Sungkawa ni sedih hati susah hati. Yelah betul tu. Betul lah tu. Lebih kurang lah tu kan, dia sedih kan. Bagi tu betul lah tu. Dia ada kaitan lah situ. Ada kaitan kat situ. Dia perasaan ni, sedih hati ni. Cuma jadi awak sebut tu apa berlangsung kawa. Berlangsung kawa. Berlangsung kawa. Ejaan belakang sama lah, sungkawa tu sama. Okey. Tapi jangan sedih lah ya. Angang biasa kalau sedih buat apa? Saya kalau sedih Allahu Akbar, saya banyak berdiam, banyak berdoa pada Allah. Yang kalau ada perlu yang cerita, saya akan ceritalah dengan orang rumah saya lah. Jangan sedih ya. Jangan sedih ya. Alhamdulillah lah, jangan sedih lah ya. So far alhamdulillah, orang sekeliling yang ada semua ni mengembirakan saya lah, alhamdulillah. Orang sekeliling ni sedih. Aduh. Allahu Akbar. Tapi orang dia ni penceria. Angah ni orang dia penceria. Allahu Akbar. Dia kalau datang ke apa ke, dia jadi suasana tu jadi ceria. Yelah. Kita pun tak kenal dia. Apa dia ni sebenarnya ni? Teruskan bersama kami pagi di Sinar Menyinari Hidupmu, layan je. Untuk cara percuma, info ditarik pelanggan Nokon sekarang, momentum. Wow. Okey, sekarang kita nak umumkan pemenang untuk kami KMDs ya. Jadi pemenang untuk pagi ni ialah Nur Amiza binti Abu Amin. Dan perniagaan yang beliau buat ialah perniagaan Mi Bandung Muar. Yang berada Mi Bandung Muar. Mi Bandung Muar sedap ni. Mi Bandung Muar Bandung ni sedap kalau ada kacang tanah. Mi Bandung itu. Mi Bandung. Betul? Kenapa? Yelah saya terkeliru. Yang tu Mi Bandung. Yang ada kacang sikit tu kan. Dengan udang kering sedap ni tu. Mi Bandung dia antara favourite saya juga tu. Dia kuah pekat lah. Dia kalau kuah pekat tu mi rebus tu. Tu lain tu. Mi Bandung ni? Mi Bandung ni dia macam mi sup. Kuah cair? Tapi taklah secair. Taklah cair sangat. Sup tu. Tapi maksudnya dia taklah pekat macam mi rebus. Mi rebus betul. Color dia pun lain. Color dia macam merah-merah sikit je betul. Mi Bandung dia punya Bandung sedap.
Dia punya telur tu jangan masak sangat. Kalau kuning tu biasanya dia mesti macam dia masak putih tu masak sikit tapi dia goyang kat kuning tu kan. Yes. Dia bila pecah kan kena dengan kuah dia, kacang dia punya rasa udang dia naik tu. Allah Akbar, sedapnya. Hai. Di mana? Okey. Jadi untuk pedagang mi Bandung ni yang berada di sekitar Banting Selangor, nak teringin mi Bandung boleh pergi ke Mama Zah Mi Bandung di lot 3156/3 Jalan Redan Kancong Darat Banting Selangor, ataupun anda boleh hubungi di 011-7232-8321. Boleh pergi ke Instagram ataupun Facebook Mama Zah _mi_Bandung_mua. Mama Zah Bandung boleh jumpa dah tu kalau kita Mi Bandung ni kan nak kena dengan lada jeruk kan. Betul, lada jeruk. Betul. Dah masam kan. Nak buat lah kejap lagi. Dan kau nak buat apa? Wah, cukup bahan Ada beza. Mi Bandung tak payah leceh. Beli yang penting tahu kena ada. Masalahnya bukan leceh. Orang Bangkok yang kena masak. Ya, tapi bukan memang kau. takkan kau tahu je. Apa kan? Takkan tahu je. Yalah, dia punya dalam tu kena ada tahu. Yalah, dia campur. Tapi dia nak dapatkan kuah yang sedap. Yang penting dia kena ada udang kering tu. Udang kering memang lah. Barulah Mi Bandung. Baru naik rasa dia. Tahu Okey. Kami Care dibawakan oleh Digi Business. Digitalisasi Tahu bisnes tak apa? Tempe tanak. Tak apa tempe yang kita Kau relax. baik tu. Kami Care dibawakan oleh Digi Business. Digitalisasikan bisnes anda. Persangka perkembangan dengan internet fiber, e-dagang dan pilihan solusi Digi Business. Tuntut sehingga 6,000 daripada penjana dan Digi. Terus bersama kami pagi di Sinar Menyinari Hidupmu. Layan je. Wow. Mari kita kongsikan fakta menarik di pagi ini. Okey lah. Ni saya ambil daripada my.fakta Okey, terdapat sebuah penyakit pelik yang bernama prosopagnosia. Okey, di mana penyakit ni penderita ni masuk orang yang mengalami penyakit ni lah. Penderita tidak boleh mengenali wajah orang lain. Bagi mereka semua orang mempunyai wajah yang sama dan penyakit ini tiada ubatnya. Alamak, kesiannya. Dia tengok muka orang tu sama je semua. Sama je. Dia susah nak cam. Maknanya kalau aku nampak kau, aku tak cam kau. Tak cam. Walaupun ada nama, bagi aku muka kau semua sama je. Dia hanya boleh kira je lah penyakit ni orang alami tu. Sebab kalau tengok gambaran yang diberikan dekat post ni, orang semua muka kosong je. Okey. Penyakit bernama prosopagnosia. Aim kalau katalah tak jumpa Angah dalam 10 tahun, jumpa kat luar cam tak dia? Sekarang pun kita tak kenal dia dah. Jangan macam itu Abang Aim. Lepas kau cakap tu aku dulu aku okey, tapi bila kau timbulkan soalan tu aku dah tanya dia. Siapa dia ni? Tapi Angah 10 tahun pun rasa tak banyak tak berubah tak banyak beza lah. Tak banyak beza lah. Biar dia pakai apa sekalipun lah macam tu kat rupa. Biar dia macam dia berkali-kali dekat cuba tukar identiti dia kan. Dengan pakai topi, dengan baju ni apa semua, tapi tetap. Tapi dia kalau dressing tak boleh nak ikut ni. Memang lah. Berani tak tu pasal. Kan kejap-kejap kasut biru, kan kejap-kejap kasut merah. Tak apa, yang kita hari sampai menteri datang rasa kena overshadow. Rasa menteri tu pula yang ada soalan nak tanya dia. Abang lagi. Dengan suit dia apa semua kan. Tapi Angah pakai suit kilat tu tak beramai orang berani pakai suit kilat kan. Sebab suit kilat ni kalau tak betul-betul lah ni kan, kalau boleh kira lah berapa orang yang berani pakai. Yelah. Jadi Angah termasuk dalam golongan orang yang berani tu. Betul tu. Sebab yelah Angah tahu kan, kalau pakai suit kilat ni kalau main gelonsor dia cepat sampai kan. Kalau main gelonsor cepat turun kan, sebab kain ni kain licin tu. Kenapa ni? Kilat-kilat. Tak, saya pasal apa itu aja yang ada. Pasal baju suit-suit yang lama dah tak boleh pakai. Saya kan dah low weight. Tapi saya tu terang Angah jangan kerap pakai suit yang kilat-kilat tu Kenapa? Yelah takut orang nak sewa, ingatkan. Yelah
bila Angah pakai kilat tu kan. Orang takut orang nak buat sewa, buat pelamin. Sebab kalau orang cakap tu kain apa tu, orang panggil kain apa orang panggil tu kan. Kilat tu apa nama kain tu? Kain apa orang panggil kalau pelamin ni, orang cakap tu. Kain pelamin kan kilat kan. Betul lah tu. Aduh, berani-gani lah pakai pasal itu ada yang ada. Tapi okey lah. Tu benda tu orang lain boleh ingat. Maknanya benda tu lekat lah. Lekat lah. Mana ada orang kiwi baju lah. Okey, itu yang bersama kami pagi di Sinar Menyinari Hidupmu. Layan je sesuatu istimewa daripada Najib Asadok. 7 video starting di Facebook capai 10,000 pertama bernilai RM699 secara percuma. Info di tarikpelanggan.com sekarang. Momentum. Wow. Sorry ya suara anak saya tu menangis. Allahuakbar. Biasalah ngawak. Alah biasa ngawak from home. Yang itu dah biasa lah. Yang tak biasa kalau tengok orang rumah kau menangis. Anak tak apa, tak kisah, tak ada salah. Tapi alhamdulillah lah orang rumah saya dia kurang menangis saya memang selaku ni apa puji-puji dia setiap pagi kan. Biasa kalau anak menangis tu kenapa lah? Lapor. Satu lapor. Lepas tu anak saya ni dia kalau tidur dia tak boleh dengar benda yang plastik ke apa ke. Dia tak tahu selesai bunyi tu dia akan cepat bangun tu dia menangis. Kenapa Angah kat bilik pakai tilam lompat tinggi je? Bukanlah. Maksud saya kalau macam di tengah tidur tu, kalau kita kat sebelah tengah buka plastik ke apa semua. Kau tapi telinga budak juga kau nak buka plastik kenapa? Bukan telinga anak saya, dekat tepi-tepi lah, bukan telinga telinga dia. Jadi dia dengar sikit dia bangun. Sebab kalau tilam lompat tinggi tu kalau saya dulu main lompat tinggi, kalau lepas kita dah jatuh nak bergerak memang bunyi sebab dia kan macam bukan plastik, dia macam orang panggil apa? Leather bukan leather, PVC. Dia betul memang bunyi bising. Tu saya cakap Angah tidur pakai tilam lompat tinggi je. Mana anak Angah ni nak kena tidur dia betul-betul sedap lah Angah. Macam itulah tidur perpustakaan Angah. Orang cakap budak-budak macam tu telinga lintah orang panggil lah. Kalau tu saya cakap dulu telinga lintah. Kenapa dia cepat, dia sikit pun dia boleh tegak. Tu dia. Kena carilah petua dia nanti tengok macam mana lah. Daerah tu juga kan. Jangan main plastik je itu. Dia jangan main plastik. Apa macam petua lagi. Dia ni pun. Aduh, kesian ni. Mana saya tak dapat diskusi. Okey. Kita dah sampai penghujung lagi ni dan kita nak terus ucapkan terima kasih kepada frontliners kita dan kita nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Kenapa main plastik? Kenapa kan letak plastik dekat tangan ni? Kalau saya dulu kecil-kecil main plastik merah tu, saya memang buat macam Superman. Tahu tak main plastik bising kan? Kan dia ada macam lubang boleh masukkan tangan kan? Betul lah. Memang masukkan kaki kanan lepas tu lari. Angah masih main benda-benda situ ke? Tak ada lah. Saya biasa buka ni lah, buka snack lah apa ke, chicken dish ke apa kat situ. Makan dalam bilik? Makan dalam bilik? Makan dalam bilik Memang ada satu set tempat saya letak ni, tempat untuk saya baca tu, saya letak makanan kat situ. Besar bilik dia ni. Boleh tahan lah. Apa dia ni? Sudahlah kau. Okey. Besok kalau saja buat silap saja je. Dia tak nak kita macam dah dapat reading dia ni siapa. Salah silap kami mohon ampun dan juga maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi di Sinar Menyinari Hidupmu. Layan je. Terima kasih semua. Selamat Hari Raya jangan lupa. Selamat Raya.